Tawakal ni maknanya adalah berserah diri. Okey, dia dalam banyak perkara kita kena ingat dah. Ha, dalam urusan-urusan kita tu jangan silap tentang tawakal. Setengah orang tak duduk saja di rumah, dia tawakal, tak apalah rezeki akan datang pada dia sebab Allah dah tulis dah. Tu salah. Ya, salah. Tawakal ni kita kena usaha terlebih dahulu. Kemudian keputusannya, natijahnya itu, kejayaan itu adalah Allah yang beri. Jadi kita kena usaha terlebih dahulu. Sebab tu kita contoh, kita ni umat Islam, kita buat amal ibadat, kita taat pada Allah SWT. Kemudian kita bertawakal. Itulah yang dikenaki. Serah diri pada Allah Ta'ala, iaitu Allah Ta'ala akan memelihara. Jadi sebab tu Allah jelaskan, siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan melindunginya daripada apa yang menyebabkan kesusahan, kesedihan, malahan keburukan perbuatan tangan manusia sebagainya. Jadi sebab itulah bertawakal. Bertawakal bukan kena niat apa, tak kena niat apa, cuma dalam diri kita tu, dalam hati kita tu selit pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Taala. Allah yang selamatkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna 'ilman nafi'an ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang dikasihi muliakan Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin, muslimah, para jemaah yang dirahmati, dikasihi lagi disayang Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang penuh kebahagiaan ini kita ditempatkan di rumah Allah Subhanahu wa taala semata-mata dengan rahmat, kasih sayang, inayah, taufik pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat tunaikan fardhu subuh berjemaah dan dapat kita masuk ke dalam pelajaran tafsir. Jadi insya-Allah segera meneruskan, kita lihat surah Al-Maidah ayat yang ke-11. Surah Maidah ayat yang ke-11. Baik. Dalam ayat lepas kalau kita lihat, maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan nikmat-nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita, kepada kita manusia sejagat dia, dan khususnya kepada umat Islam. Maka Allah ceritakan untuk makanan, sembelihan sebagainya, yang mana Allah Taala halalkan dan di mana pula yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Dan di semua itu adalah ada kebaikan, ada kebaikan kepada walau kesihatan kita, apatah lagi sudut agama lagi. Jadi dan seterusnya kita lihat pula, maka Allah Subhanahu wa taala baik, Allah SWT menerangkan pula, iaitu
nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum muslimin, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala ya menghalang ataupun memelihara tangan-tangan orang kafir daripada gangguan terhadap umat Islam. Dan ini juga adalah satu kenikmatan yang Allah kurniakan kepada mereka. Yang masukkan itu adalah apa? Pada zaman Nabi SAW itulah. Jadi insya-Allah, jadi kita lihat kepada tu ya. Nah. Jadi seperti mana yang saya sebutkan tadi, Allah Ta'ala telah ceritakan yang lepas syariat kepada hamba-hamba yang beriman tentang hukum ahkam, dan di antara terbesar menerangkan yang halal daripada yang haram, dan di antara juga nikmat hidayat kepada Islam, yang mana manusia dapat selamat daripada dosa dan kejahatan, dan kemudian diikuti pula menerangkan nikmat Allah menerangkan nikmat ke atas ahlul kitab. Ahli kitab itu Yahudi dan Nasara. Allah telah mengambil perjanjian ke atas mereka, namun demikian mereka telah mereka telah mencerobah perjanjian tersebut, sehingga Allah SWT letakkan kelaziman permusuhan kata mereka ini dan kebenciannya hinggalah pada hari kiamat. Dan kemudian menyeru kedua-dua ahli kitab tadi, puak Nasara dan juga Yahudi, supaya menerima petunjuk dengan daripada Al-Quran, berpegang dengan syariat yang dibuat oleh Nabi yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan apa yang mereka ada, iaitu kesesatan dan juga kesamaran dalam agama mereka. Itu yang ayat akan datang ya. Jadi insya-Allah kita lihat pada ayat yang sebelah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Baik ya. Dalam ayat ini Allah Ta'ala terus jelas nikmat Allah Ta'ala yang seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah kamu akan nikmat Allah yang diberikan kepada kamu. Bila nikmat tersebut, idh hamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum, di waktu satu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepada kamu, yakni berbuat jahat ke atas kamu, fakaffa aydiyahum ankum, maka Allah Ta'ala menahan tangan mereka dari kamu. Baik. Jadi makna daripada ayat ini di antara nikmat yang terbesar. Di antara nikmat makan minum itu, dan juga Allah SWT menyelamatkan umat Islam daripada gangguan orang kafir tadi. Nah, jadi maka Allah serukan sini, wahai orang beriman, iaitu yang yakin dengan janji-janji Allah SWT, yang ikut apa yang dibawa baginda sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah nikmat Allah, iaitu limpah kurnia Allah SWT dengan memelihara kamu daripada musuh-musuh kamu. Baik, dalam ayat ini kalau kita lihat mengikut pada Hafiz Abdul Razak, dalam hadisnya ada riwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan, baginda singgah pada satu tempat. Baik, sementara sahabat-sahabat yang lain mereka berpecah mencari pohon untuk berteduh di padang pasir lah, bukannya pokok yang besar-besar macam kita ya. Pokok kaktus sebagainya, ada juga tempat berteduh. Baik.
Lalu baginda menggantungkan pedangnya pada pokok yang baginda berteduh itu. Maka datanglah seorang badui. Seorang badui mengambil pedang Rasulullah lalu menghunusnya kepada baginda. Tu. Dah? Tu seolahnya kita sahabat yang lain semua. Pisau semua, tak ada siapa yang melihat. Datang baru ini ambil pedang, mengacukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia kata kepada Nabi, "May yamna'uka minni?" Siapakah yang akan menghalang kamu dariku? Maknanya kalau nak bunuh Nabi, siapa yang boleh halang? Siapa yang boleh selamat tadi? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam pun jawab satu, Allah. Nabi dengan penuh keyakinan, Nabi jawab Allah. Maka badui itu dia ulang sehinggalah 3 kali. Sehingga 3 kali. May yamna'uka minni? Siapa yang boleh selamat kau lah? Siapa yang boleh halang aku ni daripada bunuh kau ni? Maka nak jawab Nabi pun sama, Allah. Allah ya. Dia kalau ikut yang sebenarnya tuan apa? Jadi bila dengar Allah tadi, sebab Rasulullah betul yakin tadi ya. Jadi tangan dia menggeletar. Tak boleh. Tak boleh tu. Tu. Lalu dia masukkan semula pedang tadi yang kesaunya. Baik. Tu dia ada orang apa riwayat yang berbeza-beza sedikit. Tapi yang sebenarnya maka dalam keadaan demikian itu, maka sahabat-sahabat yang lain mereka sedang berehat. Tengah hari. Waktu tengah hari ni, waktu panas ya, mereka sedang berehat. Jadi lepas tu mereka tahu. Mereka tahu dah. Tapi dalam riwayat ada mengatakan Rasul panggil. Tapi yang sebenarnya tak panggil pun sebab mereka ada yang sedar. Bila sedar maka mereka pun mengemuruni, keliling. Mereka keliling badui tadi. Keliling badui tadi tu. Jadi dalam keadaan yang demikianlah tadi, badui tadi dah terkepung dah. Badui tadi terkepung. Baik. Kemudian dia faham. Ada juga sahabat-sahabat yang menyerang, tapi Rasulullah kata jangan apa-apakan dia. Jangan apa-apakan dia. Tapi semua dia minta, dia tahu yang Rasulullah ni orang yang yang akhlak mulia. Jadi dia minta Rasulullah kun khairal akhizin. Jadilah sebaik-baik pemaaf. Jadilah sebaik-baik pemaaf. Tu. Jadi sahabat-sahabat yang nak keliling tadi, kalau Rasul bagi isyarat, maka matilah orang tadi. Dia seorang je. Tu. Tapi dia minta kelepasan Rasulullah. Jadilah kamu sebaik-baik. Tu. Baik. Jadi apabila dalam kedemikian itu, tu. Maka badui tadi dia telah macam buat perjanjian dengan Rasulullah yang dia beritahu Rasulullah lepaskan dia tak akan bersama dengan orang yang akan serang orang Islam. Tak akan menyerang orang Islam, dan dia tak akan bersama dengan puak dia. Kalau puak dia sekalipun yang akan mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka selepas itu maka Rasulullah pun Rasulullah beritahu kepada sahabat, khalli khalli sabilah. Berikan jalan padanya, berikan jalan. Tu. Jadi badui tadi pun maka dia pun tinggal. Tu dia. Maka dia tinggal, dia pun baliklah kepada perkampungan dia tadi. Perkampungan. Bila sampai di sana, maka dia beritahu kepada puak-puak dia. Katanya aku datang kepada kamu ni daripada orang yang sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia yang tak pernah aku jumpa. Subhanallah, yang tak pernah aku jumpa. Dia sebenarnya masa sebelum Rasulullah lepas, Rasulullah suruh dia mengaku apa? Suruh mengaku tu beriman kepada Allah dan bersaksi Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Tapi dia tak mengaku. Cuma yang dia jawab tadi, dia tak akan menyertai puak-puak yang akan memusuhi Nabi.
waktu perjanjian. Dia berjanji pada Nabi SAW. Nah, baik. Bila dia balik ke perkampungan dia tadi, perkampungan dia tadi, bila cerita benda yang tadi, hati dia, Allah SWT bagi hidayat, beriman dia. Malahan dia mengajak pula. Dia mengajak pula supaya puak-puak dia ni supaya beriman kepada Allah Taala dan juga ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok asbab. Asbab ataupun akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok pemaaf Nabi. Tu pemaaf Nabi ya. Istilah kita kata apa? Kalau badui itu nak bunuh memang boleh bunuh betul. Kan tak? Tu. Dan juga kalau Rasulullah biarkan sahabat-sahabat ataupun tekam ke badui tadi, memang habis itu je. Tu. Tapi itu apa? Asbab hidayat. Asbab hidayat tadi. Tu. Jadi di antaranya yang diambilkan oleh setengah ahli tafsir, ini kata mereka kisah tersebut. Kisah tersebut itu yang dijadikan sebagai tu maknanya Allah selamatkan. Selamatkan di antara perkara yang tadi. Sebab tu Allah sebut izhamma qaumun. Izhamma qaumun, di waktu satu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangan kepada kamu buat jahat. Iaitu maknanya cerita Allah Taala ceritakan tentang Badui tadi. Sebenarnya dia tu seolah macam nak dah boleh dah kesempatan untuk bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa Allah katakan? Tak semua itu fakaffa aydihum ankum. Maka Allah menahan tangan mereka dari kamu, iaitu tak dapat tak dapat nak meneruskan apa yang dia nak buat tadi. Jadi kisahnya orang Badui itu dalam kitab sahih ada dikatakan namanya adalah Ghawras bin Al-Haris. Nama dia adalah Ghawras bin Al-Haris tadi. Baik, sementara Muhammad bin Ishaq bin Asad, Imam Mujahid, Ikramah dan lain-lain menyebutkan bahawa ayat ini turun perihal Bani Nadir. Itu ada dikatakan ini dikatakan sebab nuzul bagi Bani Nadir. Kalau tadi ada dikatakan kalau dibuat cerita tadi oleh Ibnu Katsir, cerita orang Badui tadi yang bernama Ghawras bin Al-Haris tadi. Tapi kebanyakan yang mengatakan iaitu ini sebab nuzul dia. Sebab nuzul dia lah ayat ni turun perihal Bani Nadir ketika mereka hendak menjatuhkan batu ke atas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey dah. Dia ada satu hari Nabi SAW masuk ke perkampungan Bani Nadir. Jadi puak-puak dia ni ada yang dah merancang. Sebab rumah mereka yang bagi atas tu dah mereka letak batu dah. Letak batu, nanti bila Muhammad kata mereka Muhammad lalu je, kamu lepas je batu, empak atas kepala dia, mati situ. Tu ya. Ada itu dikatakan Bani Nadir mereka nak menjatuhkan batu ke atas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kala baginda datang kepada mereka untuk minta bantuan berkenaan dengan dia ni mana pampasan ataupun tebusan kepada dua orang daripada Bani Amir. Jadi mereka telah serahkan tugas tersebut yang pelaku dia bagi orang yang kita biar jugalah. Amr bin Jahash bin Ka'ab atau Yahudi daripada Bani Nadir tadi. Jadi mereka menyuruhnya, kata mereka jika Nabi Muhammad SAW itu duduk di bawah dinding dan mereka berkumpul di dekatnya, maka hendaklah menjatuhkan batu itu di atasnya. Tidak. Itu taktik mereka nak bunuh Nabi. Baik, namun Allah SWT tunjuk kepada Nabi SAW mengenai rancangan jahat yang nak dilakukan terhadap baginda tadi. Jadi baginda tak jadi pergi. Tak pergi Maka baginda kembali semula ke Madinah. Kan yang diikuti oleh sahabat-sahabat baginda. Sebab tu itu yang dikatakan oleh Allah beberapa ahli tafsir tadi sebab nuzul. Sebab nuzul bagi ayat ini. Tu ya. Okey tu. Jadi ada seolah macam ada dua lah. Macam ada dua Kalau mungkin Ibnu Katsir seorang Badui yang datang kepada Nabi SAW waktu tengah hari Nabi berehat,
Ambil pedang yang tersangkut di pokok, menghunus kepada baginda, boleh bunuh kan. Tapi Allah Taala menghalang tangannya daripada membunuh Nabi sallam. Dan yang kedua pula, iaitu tentang Bani Nadir. Jadi maknanya apa? Sebenarnya kalau kita lihat, kalau dibawa oleh ahli sejarah, dia peristiwa ni kadang-kadang mereka kaitkan dengan ayat ini ada beberapa peristiwa, bukan satu saja bukan satu je. Okey, baik. Okey, sebab tu maka Allah SWT perintahkan wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Tu ya. Ayat itu setelah mana Allah Taala menghalang tangan orang kafir daripada membunuh, membinasakan orang Islam. Termasuk tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala pelihara daripada perbuatan buruk, ataupun rancangan buruk daripada musuh-musuh Islam tadi. Jadi Allah Taala, sebab tu Allah ingat apa? Itu nikmat Allah SWT kepada mereka. Baik, oleh sebab tu wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, iaitu dengan mematuhi segala perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Itu daripada takwa tadi. Dan ingat semua itu Allah sebut. Tu. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah sahajalah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Tu dah. Ya. Tawakal ni maknanya adalah berserah diri. Okey, dia dalam banyak perkara kita kena ingat dah. Dalam urusan-urusan kita itu jangan silap tentang tawakal. Setengah orang duduk saja di rumah, dia tawakal, tak apalah rezeki akan datang pada dia sebab Allah dah tulis dah. Tu salah. Salah. Tawakal ni kita kena usaha terlebih dahulu. Kemudian keputusannya, natijahnya itu, kejayaan itu adalah Allah yang beri. Jadi kita kena usaha terlebih dahulu. Sebab tu kita contoh, kita ni umat Islam, kita buat amal ibadat, kita taat pada Allah SWT. Kemudian kita bertawakal. Itulah yang dikenaki. Serah diri pada Allah Ta'ala, iaitu Allah Ta'ala akan memelihara. Jadi sebab tu Allah jelaskan, siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan melindunginya daripada apa yang menyebabkan kesusahan, kesedihan, malahan keburukan perbuatan tangan manusia sebagainya. Jadi sebab itulah bertawakal. Bertawakal ni bukan kena niat apa, tak kena niat apa, cuma dalam diri kita tu dalam hati kita tu selip pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang selamatkan kita. Allah yang selamatkan kita Tapi kita kena buat benda baiklah. Kita taat pada Allah SWT, jauh daripada apa yang Allah Ta'ala murka, Allah Ta'ala tak suka. Barulah Allah Ta'ala akan sayang kepada seorang tadi. Baik, kemudian kemudian ada dikatakan oleh Ibnu Katsir, kemudian Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyerbu mereka. Itu yang puak Bani Nadir tadi. Sebab apa? Rancangan mereka tu nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, selanjutnya puak Bani Nadir itu mereka dikepung, hinggalah kemudian semuanya mereka itu diusir, dihalau daripada negeri itu. Negeri itu maksud masa tu hampir pada Khaybar juga. Itu kawasan-kawasan mereka belaka sebab puak Yahudi di Madinah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ada 3 golongan. Ini Bani yang kena keluar yang pertama sekali Bani Nadir. Sebab perancangan mereka ini dan peristiwa ni kalau kita lihat di sudut sejarahnya, dia ni berlaku selepas peperangan Badar. Selepas peperangan Badar tu. Sebab ni di masa berlaku peperangan Badar, Rasulullah mendapat kemenangan. Rasulullah mendapat kemenangan sedangkan mereka ada 313 orang, bilangan sedikit tapi dapat mengalahkan yang ramai. Sedangkan mereka juga tidak ada kelengkapan peperangan. Unta, kuda hanya berapa ekor je. Kata apa? Kalau nak jadi kita kata apa sebagai kenderaan untuk pergi berperang tak cukup. Tapi Allah tak bagi kemenangan. Tapi dah
di antaranya pok-pok Yahudi pernah mengatakan Muhammad bolehlah dia menang sebab lawan dengan orang tak pandai berperang. Kalau perang dengan kami, boleh dia tu. Tu megahnya mereka itu. Itulah juga kemudian perancangan Bani Nadir nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya apa jadi? Nampak tak? Tu. Allah selamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Bani Nadir ini nampak kemudian diusir daripada Madinah. Tu ni Bani Yahudi yang pertama sekali diusir pada Madinah, Bani Nadir itu. Okey. Kita tengok dia. Kemudian Allah Taala perintahkan kita apa? Umat Islam supaya bertakwa kepada Allah, beramal dengan segala perintahnya, hindari segala bentuk larangan dan bertawakallah kepada Allah. Insya-Allah Allah akan selamatkan umat Islam tadi. Okey. Okey, jadi setelah mana Allah Taala ceritakan apa? Nikmat Allah Taala. Dengan doa Allah Taala selamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari umat Islam tadi ya. Baik, kemudian Allah tujukan pula kepada tentang ahli kitab. Ahli kitab yang pertama sekali tak lain tak bukanlah yang paling banyak sekali pok Yahudi dahulu. Sebab Allah ceritakan sini janji ahli kitab. Janji ahli kitab, kita buat perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mereka telah menceroboh janji tersebut. Dengan kata lain, mereka tidak laksanakan apa yang telah mereka janjikan itu. Tak. Jadi dalam ayat ini Allah Taala memperingatkan mereka. Dia memperingat mereka sepatutnya mereka ini beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini daripada zaman Nabi SAW Allah kembali ke belakang. Ceritanya zaman Nabi Musa alaihi salam. Zaman Nabi Musa dah. Jadi insya-Allah kita lihat pada ayat yang seterusnya. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. Jadi Allah kembali semula cerita yang dulu. Sebab Allah nak peringatkan apa? Tentang pok Yahudi ni. Tadi Allah ceritakan di antara mereka tadi apa? Pok Yahudi buat perancangan nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah peringatkan tu Yahudi hak zaman dahulu. Nak cerita apa? Mereka ni sama je keras kepala. Nenek moyang mereka tu jadi keturunan mereka sama je. Tegak ya. Sebenarnya. Baik, jadi Allah peringatkan sini ya. Tu. Baik. Walaqad akhadha Allahu mitsaqa bani Israila wa ba'atsna minhum 12 naqiba. Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel. Tu bila tu? Zaman Nabi Musa alaihi salam ya. Dan telah kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin. Tu dah. Ya. Baik. Bila zaman Nabi Musa alaihi salam, kalau kita lihat dah, orang Yahudi ni ada 12 puak. 12 puak dah. Setiap puak tu dia ada ketua sendiri. Walaupun dia sama-sama Yahudi, pada dasarnya dia boleh apa? Dia boleh duduk sekali, tapi sudut apa? Ketaatan mereka hanya pada ketua mereka. Tu ya. Jadi sama puak-puak dia pun nak apa? Nampak bersatu tapi berpecah belah tu ada. Dia. Baik. Jadi hak sini sebenarnya apa?
Allah perintahkan para hamba-Nya yang beriman, Pak yang tadi lah, supaya menepati janji yang telah Allah Ta'ala ambil pada mereka, atau melalui lidah hamba dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah perintahkan supaya menegakkan kebenaran dan bersaksi dengan adil. Jadi Allah Ta'ala mengingatkan berbagai nikmat yang diberikan kepada mereka, baik bersifat zahir maupun batin, iaitu kebenaran dan petunjuk Allah kurniakan kepada mereka. Jadi di ayat ini maka Allah menjelaskan kepada mereka bagaimana Allah mengambil perjanjian terhadap orang-orang sebelum mereka. Iaitu di kalangan ahli kitab. Yang maksud ni orang Yahudi dan Nasrani tadi. Baik, namun demikian mereka telah membatalkan janji-janji Allah, maka akibatnya Allah telah melaknat mereka. Serta mengusir mereka daripada pintu daripada pintu dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Allah tutup hati mereka sehingga tidak dapat mencapai hidayat, dan dapat berpegang dengan agama yang hak, iaitu ilmu yang Allah Taala kurniakan kepada mereka tu yang sepatutnya berguna, sepatutnya menggunakan untuk beramal soleh tadi. Baik, sebab tu Allah jelaskan zaman Nabi Musa tu, maka Allah telah jadikan mereka yang 12 puak tadi, setiap puak tadi ada pemimpin. Jadi 12 puak maka ada 12 pemimpin. Yakni setiap pemimpin itu ada kabilah mereka sendiri. Malahan mereka ini berbaiat. Baiat perjanjian setia mereka ada. Mereka pernah berbaiat 12 pemimpin tadi. Supaya mereka mendengar dan patuh kepada Allah dan Rasulnya dan kitabnya. Allah. Tu. Tapi kalau kita lihat masa Nabi Musa nak pergi ambil kitab tu, daripada 12 puak tadi, Nabi Musa pilih 70 orang. 70 orang sebagai saksi. Sebagai saksi, yang Nabi Musa itu sebagai rasul yang mendapat wahyu daripada Allah SWT. Yang saya sebut dulu kan. Mereka ni mula-mula tak nak. Hingga Allah Ta'ala mengangkat bukit di atas kepala mereka. Wah, bayangkan salah mereka rasa apa? Mereka akan dihempak oleh bukit tadi. Masa itulah baru mereka berjanji. Berjanji nak berpegang dengan isi kandungan kitab Taurat. Nak beramal. Beriman dan nak beramal. Tu masa mereka takutlah. Manusia biasa bahasa kesempitan ni semua ingat Allah Ta'ala belaka lah. Bila dalam keadaan senang, kebanyakan lupa. Allah Akbar. Okey, baik. Jadi dalam ayat ni, kalau mengikut kepada Muhammad bin Sa'd dan juga Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dan kebanyakan mufassir yang lain mengatakan hal ini terjadi tak kala Nabi Musa. Ni berlaku Nabi Musa pergi untuk memerangi kaum yang sombong. Kaum yang sombong maka dia diperintahkan supaya memilih para pemimpin, iaitu setiap kabilah ada pemimpin masing-masing. Setiap kabilah ada masing-masing tak? Maka jadi ada 12 puak jadi ada. Maka ada 12 pemimpin di kalangan mereka tadi. Baik, jadi dalam hal yang sama juga, baik. Dalam hal yang sama juga, sebenarnya kalau kita lihat juga, ini juga pernah berlaku. Pernah berlaku juga, sebab dia ada dua tadi yang berkaitan dengan apa? Bani Israel pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Baik, kalau kita ikut tadi tu. Yang 12 zaman Nabi Musa itu, kita ambil Nabi Musa tadi tak? Baik, Allah perintahkan mereka tadi menjadi wakil kepada puak-puak mereka tadi, ada 12 tadi, supaya mereka berpegang dengan janji mereka tadi. Baik, dalam hal ini diriwayatkan oleh Imam Zamakhsyari. Dan kita lihat dia kata setelah mana Allah SWT binasakan zaman Nabi Musa,
Allah binasakan Fir'aun. Ya. Jadi Bani Israel ni mereka dapat mereka dapat menetap di Mesir. Jadi peristiwa ni kalau kata Ibn Sa'id berlaku di Mesir lah sebab Nabi Musa dah. Baik, jadi tinggallah puak Bani Israel tadi dengan aman di Mesir tadi. Tu. Jadi kemudian Allah SWT perintahkan mereka serta daripada Mesir tu supaya berpindah ke satu tempat bernama Uraiha. Uraiha ni di Syam. Di sebelah Palestin. Tu yang mana tempat itu tempat kediaman puak di Kan'an. Kalau Kan'an ni sebenarnya tempat Nabi tempat Nabi Yaqub alaihissalam. Kalau kita cakap tempat Nabi Yaqub Kan'an tu. Baik, maka di sana itu ada puak-puak yang sombong yang kita sebut tadi ni. Tidak, ya. Baik. Jadi kata Nabi Musa kepada mereka, kata mereka mereka telah diperintahkan supaya berjihad di sana. Pergi tinggal sana tu. Baik, maka Nabi Musa AS pun memilih setiap puak tadi ketuanya. Maka jadilah mereka tu ada 12 pemimpin. 12 pemimpin tadi, tak? Baik, maka berjalanlah mereka untuk pergi berperang sana. Berperang talat, ya. Tapi tak tu lagi, ambil pemimpin dulu. Sebabnya nak pindah tempat, Allah suruh mereka pergi lihat dulu. Buat pemimpin dulu. Tu. Ini tak lagi dah, ya. Jadi apabila 12 ini pergi bersama Nabi Musa AS, hampir saja kepada tempat yang bernama Kan'an, tak masuk lagi. Hampir sama Kan'an tadi, maka Nabi Musa hantar mata-mata spy. Di kalangan pembesar mereka tadi yang ikut tadi. Ya. Lalu untuk melihat kaum yang Allah Taala perintahkan untuk mereka perang tadi. Apabila mereka pergi melihat, mereka dapati kaum yang berada di Kanaan tu, jasad mereka besar-besar, tinggi-tinggi. Berbanding pada hak mereka ini. Ya, mereka ada kekuatan yang hebat. Jadi pemimpin yang menjadi spy ni berasa takut. Mereka berasa takut. Macam mana kita nak perang dengan puak yang besar-besar ni? Lalu mereka pun kembali tempat yang Nabi Musa duduk tadi, ya. Yang Nabi Musa tinggal ada berapa orang? Nabi Musa hantar spy tadi untuk mengintip dulu dan menceritakan kepada kaumnya pada ketua-ketua lain tadi apa yang mereka lihat tadi. Apa yang mereka lihat tadi tak? Sedangkan Nabi Musa dengar ni, Nabi Musa melarang mereka daripada menceritakan apa yang mereka melihat tadi. Tak. Tapi tak. Mereka buat tak indah juga. Mereka cerita juga. Cerita juga. Kita ni tak mampu nak perang. Kalau pergi kalah lah. Tu jadi gitu tak. Ya. Jadi maka kalau mengikut pada Imam Zamakhsyari tadi, mereka ada 12 ketua tadi, hanya 2 ketua je yang dengar cakap Nabi Musa, tak cakap apa. Yang 10 lagi habis cerita berapa dia belaka. Tak payah ikut Musa. Kalau pergi mati je. Ya, kalau pergi mati je. Puak-puak tu besar, kita ni tak mampu nak berperang dengan mereka. Allahu Akbar. Itu maksudnya takut mereka tadi. Okey tak? Baik. Itu yang tu. Itu yang kata berkaitan dengan puak-puak Yahudi tu, tak? Baik. Sebab tu Allah sebutkan situ sebab tu. Wa qala Allahu inni ma'akum. Tu dah. Allah berfirman. Sebenarnya Allah bagi perangsang benda ni. Jangan takut. Allah sebut apa? Allah berfirman, sesungguhnya aku beserta kamu. Jangan takut. Aku beserta kamu, iaitu pertolongan Allah SWT. Makna di sini Allah Taala beritahu lah, kamu masuk je. Kamu masuk je. Sebab apa? Allah yang menjaga, melindungi dan beri pertolongan kepada Bani Israel itu. Allahu Akbar, ya. Tapi puak dia macam tu yang saya sebut tadi tak? Janji pada Allah ke apa, mereka buat ndak je. Tak. Baik, kemudian Allah Taala ceritakan, nak dapat pertolongan Allah Taala, ya. Kena orang beriman lah. Sebab tu Allah jelaskan mereka ni kena buat apa?
La in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa antum bi rusuli. Tu. Nampak Allah sebutkan? Sesungguhnya jika kamu mendirikan solat, jaga solat. Tapi masa tu solat daripada Bani Israel bukan macam kita lah. Ya, bukan kata 5 waktu. Bukan 5 waktu tu. Jadi Allah sebutlah jika kamu mendirikan solat. Nampak tak? Kita pun samalah. Jadi kita nak dapat pertolongan Allah, kena jaga solat. Allahu Akbar. Sebab tu kalau kita lihat tak, saudara-saudara di Palestin, yang ada Hamas tu, yang nak jadi tentera tu kan, syarat yang pertama sekali kena jaga solat. Betul lah orang Islam kan, kena jaga solat. Allahu Akbar. Malahan kalau disuruh orang mujahidin, bukan kita jaga solat biasa je. Solat malam pun jadi macam fardu kepada mereka. Sebab nak tarik rahmat, tarik pertolongan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Dan inilah juga semasa yang berlaku ini, saya kata yang sekarang di Hamas di Palestin. Begitulah juga dulu di Afghanistan. Di Afghanistan bukan sekarang, masa zaman apa Rusia dahulu. Mujahidin memang wajib semayang. Bukan semayang dan jaga semua amalan ibadat. Sebab nak menarik rahmat Allah, nak mendapatkan pertolongan pada Allah. Kita pun kena ambil konteks yang samalah. Apa sekalipun Ini Allah jalankan pertama sekali dengan solat. Hari ini cuba kita lihat, ramai di kalangan kita orang kita, hak Islam ni, hak bangsa kita. Mereka banyak duk menceritakan hal apa? Susah duniawi. Susah duniawi, tapi untuk ukhrawi tak cari pun, tak usaha. Itu yang silapnya. Silapnya. Ni Allah jelaskan, nampak tak? Pertama sekali jaga solat. Allah kata jika kamu mendirikan solat, sebab tu hak kepada Allah Taala. Wa ataitumuz zakat, dan menunaikan zakat. Ni pada hak kepada saudara kita, menunaikan zakat. Wa amantum bi rusuli, serta beriman kepada rasul-rasulku. Beriman maksudnya adalah membenarkan wahyu yang mereka bawa. Sebabnya kita ingatlah zaman Nabi Musa alaihissalam, yang kita kenal sebagai puak Yahudi. Sebab sebahagian puak Yahudi ni ada yang boleh terima. Nampak tak? Ada yang boleh terima semua rasul, ada yang tak terima sebahagiannya. Itu jadi gitu ya. Baik. Kalaulah Allah sebut ada 3 perkara tak? Jaga salat, tunaikan zakat, itu hak sesama manusia dah. Itu perintah Allah. Yang ketiga, beriman kepada rasul ni, mana ikut apa yang dibawa oleh rasul tadi. Apa Allah akan beri? Nampak? Wa'azzartumuhum. Tu. Dan kamu bantu mereka. Bantu rasul tadi. Yakni menolong, menegakkan. Menegakkan kebenaran, membantu mereka. Rasul-rasul tadi. Macam mana pada sahabat dah, mereka pergi perang dan sebagainya tadi. Baik, kerana Allah bagi lagi dah. Apa yang kamu nak? Wa aqradtumullaha qardan hasana, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Allahu Akbar. Subhanallah. Allah Ta'ala sebut pinjam. Kita faham manusia ni kalau pinjam kena beri balik tak? Allah kata pinjam kepada Allah. Ini ayat macam ni lah yang orang Yahudi kita Allah Ta'ala miskin, kami kaya. Sebab Allah minta pinjam. Allah minta pinjam lah. Allah tu salah mereka tadi. Allah sebut pinjam gini sebenarnya hanya sebagai kiasan saja. Iaitu apa yang kamu belanjakan, apa yang kamu infak itu tujuan untuk mencari keredaan Allah, kamu akan diberi balasan. Itu je. Bukan kata apa yang kita, Allah Ta'ala tak perlu pun pinjaman daripada manusia. Allah Maha Kaya. Tapi Allah sebut kata, baik di sini Allah targhib supaya mereka berinfak. Belanjakan harta mereka di jalan Allah Ta'ala, nak mencari keredaan Allah Subhanahu Ta'ala. Okey, tu. Jadi berapa tadi? Nampak tak? Tadi ada 3 mula, kemudian Allah sebut mereka bantu Rasul, dan kemudian mereka belanjakan harta mereka untuk menegakkan agama Allah. 5. Baik, apa Allah bagi? La ukaffiranna ankum sayyi'atikum. Ini jawapan dia. Jadi Allah sebutkan, nampak ya? Sesungguhnya aku akan menghapuskan dosa-dosa kamu. Tu. Ya. Jadi makna kita kena lihatlah apa yang Allah Taala ceritakan
tentang umat yang dahulu, kita termasukkan pun samalah. Jaga solat, kemudian tunaikan rukun, rukun-rukun Islam penuhkan. Okey. Yang kata yang tadi ada zakat dan sebagainya. Sebab kita orang Islam lebih lagi dah. Ada puasa. Kemudian ada buat haji lagi. Okey. Jadi Allah gambarkan bila mereka dapat jaga hak mereka yang Allah minta tadi, maka Allah akan hapuskan dosa dan menutup keburukan. Iaitu dengan Allah Taala tidak akan menghukum mereka dengan perbuatan yang mereka yang telah lalu. Allahu Akbar ya. Baik. Tu. Itu yang pertama. Yang pertama, maknanya Allah akan ampunkan dosa-dosa mereka. Siapa yang tak nak kan Allah mengampun dosa kan? Jadi kena buat yang tadi ya. Jaga salat. Itu yang paling utama sekali. Sebab apa? Pertama sekali Allah sebut kan? Okey. Baik, kalau kita lihat pun ya, kalau kita lihat pun dalam rukun nampak? Dalam rukun Islam. Selepas kalimah syahadah, nampak tak? Datang apa? Solat 5 waktu. Nampak tak? Itu dulu, solat 5 waktu. Okey. Yang kedua. Yang kedua dah. Wala urkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Subhanallah, ini janji Allah Taala kepada mereka Tadi yang pertama, Allah akan ampunkan dosa mereka. Yang kedua, dan sesungguhnya kamu akan aku masukkan ke dalam syurga yang mengalir di dalamnya anak-anak sungai. Subhanallah. Janji Allah Taala apa? Nak masukkan mereka ke dalam syurga Allah Subhanahu Taala. Allahu Akbar ya. Tu. Jadi maknanya inilah yang Allah kata Allah Taala ya. Allah kata siapa yang beri pinjaman kepada Allah kan, iaitu siapa yang membelanjakan harta dia. Dan dia berbakti di jalan Allah Subhanahu Taala, maka Allah akan gantikan dengan apa? Dimasukkan dia ke dalam syurga pada hari akhirat nanti. Itulah yang manusia nak belaka kan. Sedangkan kita nampak dah, Allah kata pinjam, yang kita ni kalau kita bagi infak tu bukannya banyak, tapi yang Allah balas tu duduk dalam syurga. Nampak tak? Masuk duduk dalam syurga buat selama-lamanya. Allahu Akbar. Balasan yang nampak tak? Yang kita kata apa? Buat kerja 1 hari boleh hidup setahun. Masalah kalau kita nampak kan. Makna itu hebatnya pemberian Allah Subhanahu Taala. Tu. Okey tak? Baik, tapi apa yang berlaku kepada mereka ni? Tu dia. Dah Allah Taala bagi apa? Allah bagi jaminan dah. Kalau mereka mengikut apa yang Nabi Musa tadi, yang Allah perintahkan berpindah ke Kanaan ke sana tu. Daripada Mesir pindah sana ya. Tu. Baik. Kemudian di antara mereka kita fahamlah. Ada yang beriman. Dan ramai pula yang kufur. Maka Allah bagi Allah bagi tahu ini, siapa yang kufur maka dia yang rugi. Sebab apa? Sebab mereka ni telah buat perjanjian dengan Nabi Musa. Yang mereka akan taat, akan ikut perintah Allah Taala, akan menjunjung kasih segala apa yang dijanjikan itu. Tapi mereka telah melanggar perjanjian tersebut. Setelahnya mereka telah membatalkan perjanjian. Tengok apa Allah jelaskan. Faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Maka barang siapa yang kafir di antara kamu sesudah itu, iaitu engkar. Kafir mana engkar engkar. Allah suruh ni tak buat laka. Sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Allah bagi ancaman dia. Maknanya siapa yang menolak janji, melanggar janji yang telah dimenterai yang kuat itu, mengingkarinya, dan tidak melaksanakan janji-janji mereka itu, maka dia telah menempuh jalan yang salah, menyimpang daripada jalan petunjuk, dia akan menuju kepada kesesatan. Itu yang akan jadi ya, yang Allah sebut tu tu. Baik, mereka sesat kan? Jadi itulah kerana apa? Siapa yang tak siapa yang menolak apa yang telah mereka buat perjanjian tadi, maka mereka lah orang yang rugi. Sedangkan Allah sebut tadi apa? Mereka akan dimasukkan ke dalam syurga
dan diampunkan dosa-dosa mereka. Oh, kepada ya. Baik, tetapi apa jadi? Tapi apa jadi setelah mana Allah bagi peringatan tadi? Tengok satu ayat ya. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Dah. Jadi ini Allah kata, ini yang jadi pada puak Yahudi. Ini kita tadi kita cerita zaman Nabi Musa. Kenapa? Allah nak ceritakan apa? Sebenarnya Yahudi yang ada zaman Rasulullah juga, mereka telah melanggar janji. Sebab apa? Perjanjian mereka telah ada dalam kitab Taurat. Mereka akan beriman Nabi yang terakhir, akan menolongnya. Beriman dan menolongnya. Tapi apa jadi? Bukan menolong tadi, tengok Bani Nadir nak bunuh Nabi. Bukan dia saja. Kemudian bani-bani hal lain, akhirnya semua 3 bani diusir belaka daripada Madinah tadi. Baik. Maka dia lah kata, "Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum." Tetapi kerana mereka melanggar janjinya. Ini puak Yahudi. Mereka langgar janji, kami melaknat mereka. Allahu Akbar. Ya. Oleh kerana mereka ni jauh daripada kebenaran. Jauh daripada hidayah. Malahan mereka memilih kesesatan. Kesesatan ya, maka Allah Taala melaknat mereka, iaitu dijauhi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau tengok kalau Allah Taala tadi katanya zaman Nabi Musa Allah dah selamatkan mereka daripada Firaun. Ada lagi tu bila mereka masuk ke Baitul Maqdis tu, kalau kita lihat puluhan ribu mereka telah diserang, telah dibunuh oleh orang yang lebih kuat, lebih musuh-musuh mereka sebagainya. Tu ada beberapa kali je. Sebab tu yang selalu saya kata apa? Kalau kita tengok sejarah ni, Palestin ni daripada dulu, tengok. Nampak dah tu. Kita zaman Nabi Musa ni kemudian. Ada ke zaman-zaman yang Nabi yang dahulu lah. Tu. Tempat ni memang berperang. Sepanjang daripada sejarah Nabi-Nabi dulu. Sampai bila? Tengok sekarang berperang. Itulah orang Palestin tu. Allahu Akbar. Baik. Jadi Allah SWT melaknat mereka. Bila Allah laknat, menjauh dari rahmat, apa jadi? Waja'alna qulubahum qasiyah, dan kami jadikan hati mereka keras. Qasiyah ni keras, hati keras. Betul tengok, puak Yahudi hati keras dah. Tu kenapa? Mereka kena laknat dah tu. Sampai sekarang pun kena laknat. Tapi taklah kita zaman dulu. Ya Allah ubah jadi keras dan sebagainya kan. Itu lainlah. Tak. Jadi makna sini jadi sebab Allah Ta'ala jadikan mereka ni, hati mereka itu keras seperti batu. Mereka tidak dapat mengambil pengajaran pun, sama ada daripada kitab mereka sendiri, daripada kitab mereka sendiri, apatah lagi kitab yang turunkan selepas mereka itu, Al-Quran ni sendiri. Sebab hati mereka macam hati batu, hati yang keras, hati yang tak boleh tembus hidayat. Allahu Akbar. Baik, ya. Kemudian Allah ceritakan apa? Nak kata hati keras mereka ni, pertama sekali tentang kitab mereka. Dah Quran mereka tak terima dah. Ni kitab mereka dulu. Yuharrifunal kalima an mawadhi'ih. Mereka suka mengubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya. Itu kitab mereka. Dilakukan oleh ulama-ulama mereka. Jadi Allah menjelaskan, mereka sengaja mengubah, memesong, memindah. Malahan pemahaman mereka itu mereka pesongkan daripada ayat-ayat Allah Ta'ala yang sebenar. Baik, ya. Allah Ta'ala perintah bagi lain, mereka buat lain. Baik, sebagai contohnya, zaman dulu pun ada tu, yang berzina kena rejam. Fa'in kahwin lah. Ya, yang berzina kena rejam. Itu bukan kata zaman Nabi Muhammad saja. Sebab itulah
pernah peristiwa pada zaman Rasulullah ni, datang orang dia, datang orang dia tak, sebab ada yang mengadu mereka daripada puak Yahudi ni yang berzina. Nabi jatuhkan hukum ke? Nabi jatuhkan hukum, ya, kena rejam orang berzina. Tapi mereka tak boleh terima. Ya, sebab apa? Mereka telah mengubah. Mereka telah mengubah. Baik, begitulah juga kalau tengok sekarang Kristian lah. Kalau contohnya kalau berzina sekalipun semua tu, bagi mereka tak ada istilah zina. Sebab kalau dia kata, tu suka sama suka. Dia kata suka sama suka. Baik, jadi cara mereka pergi ke gereja, bagi tahu perbuatan tadi, maka dia bayar. Itu nampak mengubahlah tu. Itu waktu yang ada sekarang. Ni, hak yang zaman apa dia? Hak zaman Nabi Musa ni pun, puak-puak, ya. Puak dia tu bukan semua yang boleh terima. Mereka dengar juga buat tak. Tapi zaman Rasulullah, antara zaman Nabi Musa dan zaman Rasulullah tu, mereka telah mengubah. Hukum ahkam diubah mengikut selera mereka. Allahu Akbar. Malahan mereka mentakwil kitabnya, iaitu kitab Taurat. Ya, dan ayat yang hak sebenar, ya, seperti yang tu Allah, tapi mereka takwil, mereka ubah mengikut kepada selera mereka, nafsu mereka. Mengikut pada nafsu mereka. Jadi maknanya kefahaman mereka itu adalah apa? Bercangguh, dengan kata lain tidak sesuai dengan maksud yang Allah perintahkan. Malahan mereka pun mengatakan ayat-ayat Allah Ta'ala itu lain yang Allah perintah, lain yang mereka hukumkan. Allahu Akbar. Ini perbuatan mereka. Malahan Allah sebut lagi, wa nasu haddam mimma dzukiru bih, dan mereka sengaja melupakan sebahagian dari apa yang mereka telah diperingatkan tentangnya. Tu maknanya tu, sampai pada zaman Rasulullah juga tak? Mereka apa? Buat lupa. Allah kata sengaja, nampak? Sengaja dia buat lupa apa yang telah Allah Ta'ala perintahkan dalam kitab mereka. Allah peringatkan mereka. Ya, dan kitab mereka tu, ya, untuk Nabi yang terakhir, Allah dah cerita dah. Datang Nabi yang terakhir supaya mereka ni beriman, mengikutnya sungguh-sungguh. Ya, tolong ni untuk menegakkan agama Allah Ta'ala tadi. Baik, namun demikian mereka tidak mengamalkannya, malahan mereka tak suka. Mereka mengubah mengikut kehendak mereka sendiri. Allahu Akbar. Sebab tu Allah Ta'ala peringatkan kepada Rasulullah, nak wala tazalu tatalu ala kha'inatin minhum. Tu. Jadi Allah sebut kepada Muhammad ni, dan kau ya Muhammad sentiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka. Betul lah. Nampak pengkhianatan dari mereka. Nampak dalam Quran dah Allah Ta'ala jelaskan puak Yahudi ni jenis khianat. Sebab tu kita tengok Yahudi hak sekarang ni, berapa puluh dah perjanjian. Berapa puluh perjanjian dan sebagainya. Hari ni berjanji, besok dah habis dah. Itu dilakukan oleh pengkhianatan puak-puak Bani Israel tadi. Allahu Akbar. Makna apa? Tipuan pengkhianatan mereka kepada Nabi dan juga kepada sahabat Nabi itu dah ada dah sejak itulah. Sampai bila-bila dah. Baik, kalau dalam ayat ini mengikut menurut pendapat Mujahid, dia ahli tafsir lah. Maksudnya mereka ni berkomplot untuk membinasakan Rasulullah. Benar sekali lah. Sebab mereka tujuan mereka adalah untuk apa? Melenyapkan Islam. Begitulah juga kita tengok sekarang ni. Adakah dia serang kita kata dalam sudut antarabangsa sekalipun, undang-undang antarabangsa tak boleh serang orang awam. Tak boleh binasakan ni masjid ke, gereja ke. Tak boleh. Tak boleh. Hospital pun tak boleh. Tengok apa mereka buat. Tempat yang tak, dia yang tempat yang terlarang inilah. Walaupun ini undang antarabangsa. Kita asyik yang konteks sekarang ni. Sebab apa? Zaman Nabi ke zaman sekarang ni teruk sama macam tu ya orang Yahudi. Mereka ni sentiasa mengkhianat dalam perjanjian dia. Sebab tu kata Mujahid, makna mereka berkomplot untuk membinasakan Rasulullah. Termasuk sekarang ni apa? Nak membinasakan umat Islam. Cara mereka macam-macam dia. Okey. Cuma ni kemudian zaman Rasulullah. Ayat yang akhir ni, ini kita masih zaman Rasulullah, bukan zaman sekarang. Fa'fu anhum wasfah. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Tu dah.
Ya. Itu yang Allah Taala beritahu Rasulullah dah. Tu dah. Allah kata ada maka maafkanlah mereka. Sebab di antara mereka itu sebab ni yang merosakkan mereka ketua-ketua mereka. Ketua-ketua mereka iaitu paderi-paderi pendeta mereka yang merosakkan orang bawahan. Orang bawahan ni ada yang tak tahu kitab dan sebagainya. Kemudian diceritakan oleh orang atasan, ulama-ulama mereka dengan perkara yang khilaf kepada kitab mereka. Allah. Baik. Sebahagian ulama salaf mengatakan makna ayat ini iaitu tidak ada sikap yang lebih baik terhadap orang yang bermaksiat kepada Allah berkenaan dirimu ya Muhammad dibandingkan engkau taat kepada Allah. Iaitu maafkannya. Dengan cara ini hati mereka akan menjadi lebih lembut. Mungkin boleh tunduk untuk terima kebenaran. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada mereka. Iaitu tujuannya Allah kata Nabi SAW itu supaya berlembut. Berlembut sedikit supaya mudah mereka mendapat petunjuk tadi. Tu ya. Sebab tu Allah jelaskan fa'fu anhum wasfah. Maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka dulu. Biarkan mereka dulu, ya. Baik. Jadi apa ayat ini saya kata kan, ayat ini walaupun kita baca sekarang tapi ayat ini ataupun di sudut hukumnya sudah mansuh hukum. Sudah mansuh ya. Sebab selepas tu ada kan yang Allah halau mereka malah Rasul berpegang dengan mereka tu, dengan puak Yahudi tadi. Okey. Baik, sebab tu Allah jelaskan sebab tu kalau Nabi SAW berlembut dengan mereka, tu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Taala menyukai orang-orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik. Maksudnya tadi apa? Memaafkan orang yang buat yang buat buruk kepada engkau. Tu. Baik. Tu. Dalam ayat yang kita sebut tadi, fa'fu anhum wasfah tadi. Maafkan mereka dan biarkan mereka ini dikatakan oleh Imam Qatadah ayat ini nampak tak? Ayat ini mansuh. Ayat ini mansuh. Sebab ayat itu turun zaman Rasulullah. Supaya apa? Rasulullah berlembut sikit, mudah-mudahan puak Yahudi boleh beriman. Tapi kata Qatadah ayat ini telah mansuh. Telah mansuh dengan ayat yang lain yang Allah sebut ba'da billahi syaitanir rajim qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Perangilah. Ayat perang nampak tak? Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kiamat. Tu ya. Sebab tu betul sebab tu ya. Maka kalau kita lihat dah yang pertama sekali kita Bani Nadir tadi. Nabi SAW nampak dah ya, usir mereka daripada perkampungan mereka. Sebab tu itu Bani Nadir. Lepas tu dia ada lagi. Dia ada lagi hak dua Bani tu semuanya diusirkan mereka tu. Hak akhir sekali peperangan Rasulullah tu peperangan Khaybar. Yang berlaku pada tahun 7 Hijrah. Tu tahun 7 Hijrah itu yang akhir sekali sebab dia ada tadi tadi Bani Nadir kemudian ada Bani Qainuqa. Tu semua puak Yahudi lah. Semuanya mereka ini ada di antara mereka itu yang sebab mereka menyertai komplot untuk membunuh Nabi. Ada yang Nabi SAW sebabnya ada daripada golongan Ansar mereka yang ada sekutu dengan golongan Yahudi sebelum tu. Jadi mereka berterusan sampai sampai datang Nabi SAW. Maka atas perintah di antara ketua mereka Sa'ad maka mereka kata yang lelaki yang boleh berperang semua dibunuh. Daripada puak Yahudi yang boleh berperang semua dibunuh. Yang lain yang baki-bakinya semua tu orang tua betul, yang wanita kanak-kanak semua dibebaskan. Tapi mereka tu diusir daripada Madinah tu. Okey dah. Jadi sampai sini baru satu je ahli kitab ya. Iaitu puak Yahudi. Dan insya-Allah yang akan datang pula puak Nasara pula ya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan daripada pencerahan yang kita dengar pada ayat ini kita dapat menghayatilah di antaranya kalau lihat yang pertama sekali kita lihat tadi Allah Taala Allah sebutkan nikmat kepada nikmat kepada umat Islam tu. Allah Taala selamatkan umat Islam daripada serangan orang kafir.
Kita punya nampak, kita boleh aman sebagainya. Walaupun ayat ni pada zaman Nabi SAW kan. Kita pun masih alhamdulillah dalam keadaan kita ni selesa. Hidup kita selesa, boleh makan minum semua, boleh buat amal ibadat dalam keadaan yang tenang. Alhamdulillah dia. Dan kemudian Allah ceritakan tentang Bani Israel yang mana mereka pernah buat perjanjian dahulu, tetapi akhirnya mereka lah yang juga yang menceroboh perjanjian tersebut. Dengan kata lain, mereka ni bukan daripada golongan yang taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya bersama mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi pencerahan, dapat jadi kepanduan untuk kita menghayati semua ini. Dan dapat kita wariskan pada sini. Walahuna aqulu quli hadza astaghfirullah lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah sekiranya para jemaah ada sebarang pertanyaan. Itu buah bibir puak Yahudi puak Nasara insyaAllah yang akan datang. Panjang ke ayat dia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أرحم الراحمين يا رب مساكين اللهم إنا نسألك الخير ما يسألك عبادك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بالله من شر ما استعان محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا في الدنيا والآخرة واجعل لنا شفيعا في القبر وفي المحشر وفي الميزان في الصراط وادخلنا الجنة كالفصيح برحمة الرحمن اللهم اغفر لما وترضى اللهم زد عملنا في عن وزدنا يقينا صادقا وزدنا عملا متقبلا عندك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله أعلم.